Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So untuk video ini aku nak buat satu comparison lah antara Redmi Note 10 Pro dengan Mi 11 Lite. Okay, yang ni Mi 11 Lite dan yang ni Redmi Note 10 Pro. So kenapa aku buat comparison antara dua ni? Sebab aku selalu tengok kat dalam Facebook ada yang tanya yang mana lebih berbaloi untuk ambil, Mi 11 Lite atau Redmi Note 10 Pro. So jom kita mulakan video ni. Sebelum tu aku cakap terima kasih kepada korang yang subscribe ke channel ni dan support channel ni, itu saja. So jom kita mulakan video ni. So untuk first comparison lah, kita tengok punya harga. So harga pada Mi 11 Lite ini adalah RM1199 untuk 8GB RAM dan 128GB ROM. Okey, dan 1099 pada Redmi Note 10 Pro ni dengan 8GB RAM dan 128GB ROM. So first kita so untuk harga pun kita dah tahu Redmi Note 10 Pro ni lebih jimat 100 berbanding Mi 11 Lite. So tapi perbezaan dia cuma 100 lah, dia tak banyak sangat bezanya. Cuma kalau korang seorang peminat phone second hand, Mi 11 Lite ni harga dia jauh agak murah sedikit berbanding Redmi Note 10 Pro ni, dia punya harga. So aku pernah dapat lah Mi 11 Lite ni dengan harga 800, bukan yang ni okay, aku pernah dapat 800 untuk Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro ni masih kekal dengan 900 ke atas. Okay, so untuk starting price pun dah mahal pada Mi 11 Lite ni, tapi untuk dia punya harga tu dia cepat drop lah harga dia, tak tahu kenapa. So seterusnya, so kita go pada dia punya design sekarang. So design dia macam korang nampak kat sini, kedua-duanya mempunyai design yang tersendiri. Okay, so Redmi dia nampak sama je dengan Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G. Lebih kurang je dia punya design. Manakala Mi 11 Lite ni dia punya DNA Mi 11 yang lebih cantik lah bagi aku. Okay, bagi aku design yang cantik pada phone adalah Mi 11 Lite. So kalau korang berminat untuk cari phone yang cantik punya design, korang go pada Mi 11 Lite ni. Sebab dia punya design ni cantik dan dia punya berat ni 157 gram something lah macam tu. So agak ringan lah. So memang best kalau korang bukan heavy user. Dan kalau korang mencari phone yang ringan, memang Mi 11 ni memang terbaik lah. Okay, manakala Redmi Note 10 Pro ni sedikit berat dengan dia punya gram 190 gram. Kedua-duanya memang ada IP53 punya rating tu, so agak nice lah pada kedua phone sebab dia ada protection kedua-dua tu. Dan seterusnya, okay, Mi 11 Lite ni dia ada satu kekurangan, iaitu dia punya function untuk 3.55mm headphone jack sudah tiada. Manakala Redmi Note 10 Pro ni masih ada lubang earphone jack tu. So bagi aku lebih pilih pada Redmi Note 10 Pro ni sebab dia still ada lubang earphone ni. Sebab sekarang memang aku rasa lebih selesa menggunakan earphone tanpa menggunakan adapter. So kalau korang seorang yang pengguna earphone setia macam aku, korang perlu go pada Redmi Note 10 Pro lah. Dan contoh kalau korang just gunakan wireless punya buds ke, so korang boleh go pada Mi 11 Lite sajalah sebab dia tak perlukan lubang earphone jack. So kalau korang masih lagi nak gunakan lubang earphone jack pada Mi 11 Lite ni, korang cari adapter lah. Okay, so untuk pengetahuan, memang ada adapter dalam kotak Mi 11 Lite ni, tapi dia kurang berkualiti lah bagi aku sebab aku dah pakai seminggu dah WhatsApp. So mungkin aku yang gunakan kasar ataupun memang benda tu yang tak berkualiti. Wallahualam. Okay, dan seterusnya kita go pada dia punya bateri. So bateri yang ada pada Redmi Note 10 Pro ni adalah 5020 mAh. So 5020 mAh ni agak besar lah untuk tahun ni, dan tahun akan datang pun besar jugalah. So untuk 5000 mAh ni, SOT yang aku dapat adalah 6 hingga 8 jam. So pernah dapat 8 jam satu hari tu. Aku dah dapat gunakan untuk light user macam benda ringan lah, setakat social media sikit-sikit, lepas tu buat kerja lain, dan aku mencapai 8 jam. Tapi sekali tu je lah, yang selebihnya 7 jam, 6 jam lah. Ok, pada Mi 11 Lite ni pula, SOT yang aku dapat adalah pernah mencecah 7 jam. Selepas update 12.0.11, SOT 7 jam hanyalah kenangan sahaja. Okay, sebab selepas update ni memang teruk jugalah dia punya optimize untuk bateri ni, sebab aku mencapai 5 jam lebih saja, 5 jam setengah itu paling lama. So agak kecewa kat situ. So maybe update selepas ni akan fix lah benda tu kan, sebab banyak lagi kekurangan. Selepas update tu aku akan ceritakan kejap lagi. Okay, so untuk bateri dia sekarang ni aku rasa kedua-duanya tak perlu bimbang lah, sebab kedua-duanya memang boleh meneman korang sepanjang hari. Dan kedua-duanya menggunakan fast charging 33W dalam kotak. So bagi aku it's not a big deal lah kalau korang kena sangat tekan bateri.
Tetapi kalau kau seorang gamers, memang kau perlu ambil Redmi Note 10 Pro ni. Okay, sebab Redmi Note 10 Pro ni memang untuk gaming dia memang tahan lama, memang sangat-sangat best lah. Okay, Mobile Legends memang tapau lah 3-4 jam 5 jam, memang best. Korang guna je lah grafik smooth tu macam aku pun. Aku push rank just gunakan smooth dan HFR on. Dan seterusnya kita go kepada dia punya kamera yang ada pada Redmi Note 10 Pro ni. Dia menggunakan sensor 108 megapiksel, manakala Mi 11 Lite ni 64 megapiksel sahaja. So harga yang lebih mahal dapat sensor yang lebih kecil dan satu kamera hilang, iaitu depth sensor. So depth sensor kamera tak ada pada Mi 11 Lite ni, manakala Redmi Note 10 Pro ni masih ada 108 megapiksel dan depth sensor. Dan seterusnya untuk korang yang minat buat video yang perlukan kestabilan yang tinggi, Mi 11 Lite ni sebenarnya lebih stabil berbanding Redmi Note 10 Pro ni dalam video, sebab Mi 11 Lite mempunyai gyro EIS yang dapat menstabilkan lagi lah video korang berbanding Redmi Note 10 Pro ni yang cuma ada 108 megapiksel tanpa EIS. So macam ni lah. Setiap kamera pada phone ni ada kekurangan dan ada kelebihan. So Mi 11 Lite ni boleh lebih tapau lah untuk kamera, dan Redmi Note 10 Pro ni boleh tapau untuk ambil gambar. So maybe kalau korang seller ke peniaga ke, Redmi Note 10 Pro ni lah, sebab dia lebih sharp dan lebih best lah ambil gambar dengan 108 megapiksel. Cuma video dia dah sedikit kurang stabil berbanding Mi 11 Lite. Seterusnya kita go pada performance. So kedua-duanya menggunakan chipset yang sama, iaitu Snapdragon 732G, GPU yang sama Adreno 618 dan juga UFS 2.2 yang sama. So performance untuk harian dan gaming sebenarnya lebih kurang saja. Tetapi selepas update ni lah, selepas update 12.0.11 pada Mi 11 Lite ni, memang mengharukan keadaan, memang kacau bilau sedikit. Sebab bila main game sekejap saja dah panas. Bila main Mobile Legends satu game dah panas pun ni, dah panas dia, panas yang tak masuk akal langsung. Berbanding Redmi Note 10 Pro ni yang panas dia panas suam-suam sahaja. Untuk 2-3 game masih lagi layan, manakala Mi 11 Lite ni lepas main satu game dah tak nak main sebab panas. Tu baru Mobile Legends. Kalau PUBG, kalau Genshin Impact, terbakar rasanya. Untuk update ni lah. So kalau dah fix ke benda ni, mungkin korang boleh go balik lah pada Mi 11 Lite ni untuk gaming. Tu atas aku punya pengalaman lah. So kalau korang ada pengalaman lain, maybe mungkin stock phone ni je, mungkin phone aku je yang ada masalah macam tu, korang kongsi kat ruang komen. Dan masih lagi ada bab-bab yang lain, iaitu kadang-kadang Telegram lag, WhatsApp lag, banyak lagi juga lag lah yang ada pada Redmi Note 10 Pro ni, yang ada pada Mi 11 Lite ni, yang agak tak best lah. Seterusnya untuk dia punya screen. Seperti yang korang tahu, kedua-duanya menggunakan screen AMOLED. Tetapi kecerahan yang ada pada Redmi Note 10 Pro ni lebih cerah, iaitu mencapai 1500 nits berbanding Mi 11 Lite ini yang mempunyai kecerahan 800 nits sahaja. Tetapi Mi 11 Lite ni dia ada 1B color. Mi 11 Lite ni mempunyai warna yang lebih accurate dan lebih cantik lah pada Mi 11 Lite. Manakala Redmi Note 10 Pro ni dia just je AMOLED dia, tapi aku rasa bila korang letak side by side, tak adalah banyak sangat perbezaan dia. Tak ada nampak sangat lah punya cantik pada Mi 11 Lite ni. Dan Redmi Note 10 Pro ni dia ada kelebihan, iaitu dia ada 120Hz. So refresh rate yang ada pada 120Hz yang ada pada Redmi Note 10 Pro ni sangat-sangat menarik, manakala Mi 11 Lite ni hanyalah 90Hz. Tetapi 90Hz pada skrin yang sebesar 6.55 inci ni, aku rasa dah cukup laju dan cukup pantas lah. So bagi aku memang dah cukup bagus lah untuk dia punya 90Hz dengan skrin sebesar ni. So sebenarnya dia tak membangkitkan isu pun untuk korang pilih dua phone ni, sebab kedua-duanya bagi aku dah cukup lancar dan cukup pantas. Mungkin untuk penggunaan pada masa long term, maybe 120Hz ni lah patut korang pilih. So sebagai kesimpulan, kedua-dua phone mempunyai ciri-ciri yang menarik dan kedua-duanya sangat-sangat berbaloi untuk diangkat. Tetapi bergantung kepada korang punya cita rasa sendiri, iaitu sebagai aku jelaskan pada kali ni, Redmi Note 10 Pro ni dia mempunyai bateri yang lebih besar, iaitu 5000 mAh, manakala Mi 11 Lite ni hanya
4250 mAh sahaja pada Mi 11 Lite dan 120Hz pada Redmi Note 10 Pro, manakala 90Hz pada Mi 11 Lite. Untuk performance sekarang ni sangat-sangat menarik pada Redmi Note 10 Pro, sehinggalah ada update untuk Mi 11 Lite ni mungkin akan fix dia punya masalah panas, masalah lag, banyak isu kat sini pada 12.0.11. Mungkin hanya terjadi kat phone aku saja ataupun kat phone korang. Kalau terjadi juga, korang boleh komen kat bawah. Dan seterusnya, kalau korang seorang pengguna earphone jack, so korang perlu go kepada Redmi Note 10 Pro sebab kat Mi 11 Lite tiada lubang earphone jack. Dan seterusnya, untuk korang seorang yang suka fotografi dan bukan videografi, korang boleh go kepada Redmi Note 10 Pro sebab dia mempunyai kamera 108MP yang lebih sharp, yang lebih nice dan yang lebih menarik pada Redmi Note 10 Pro ni. Manakala kalau korang seorang videographer yang gambar sikit-sikit je, korang boleh go kepada Mi 11 Lite kerana dia ada sensor gyro EIS yang lebih stabil yang lebih stabil berbanding Redmi Note 10 Pro ni yang tak ada EIS. Ok, so untuk fotografi dia tak adalah teruk sangat, dia okey saja, dia dah cukup nice untuk penggunaan harian. Ok, so untuk phone yang berharga 1200 ni, korang boleh expect lah dia punya kamera tu macam mana. Sedikit je cantik kat Redmi Note 10 Pro ni. Ok, so itu sajalah video untuk hari ni. So kalau korang nak support YouTube channel ni, korang boleh subscribe sahaja dan share lah dan like. So itu sajalah untuk video hari ni. Assalamualaikum, kita jumpa lagi di